Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa ada ni? Okay, saya record je lah. So, kalau ikutkan ada midterm ke minggu ni? Tengok dalam schedule ni. Midterm exam. Return to array. Sampai array. Belum lagi kan? Midterm belum lagi kan? Test. Hasilnya lepas. Lepas semester break tu. So kalau ikutkan ni minggu ni dia tak ada lab lah seperti ada midterm ni. Tapi since you all belum ada midterm, kita proceed untuk yang kita bersentuh lagi 2D array. Boleh dengar kan? Senyap je. Dengar, doktor. Dengar, doktor. Okey. Kalau ada nak tanya yang berkaitan lepas-lepas, boleh tanya je. Tak, saya proceed je yang baru, iaitu berkaitan dengan 2D array lah. So yang 2D array ni saya nak refer yang last week punya. Okay, last week dia bagi dua array. Dia bagi dua array ni and then dia suruh cari antara dua ni mana yang sama dengan array. Antara satu ni dengan dua mana yang sama content ni dekat ni. So far saya tengok dah ramai juga yang submit tapi masih lagi ada yang belum submit. Okay. Okay. Yang belum submit tu saya tak pasti tak boleh buat ke ataupun dah boleh buat cuma belum submit saja. Dekat sini dia lebih pada latihan ni, saya tak bagi markah lah. Kita ambil salah satu jawapan lah. Rasa mungkin sama je kot yang lain pun. Okay, tengok yang ni. Okay, dulu. Kita nak tengok untuk 2D array 2D array. Oh, boleh pula. Dalam kuliah dah sentuh ke pasal 2D array ni? Dah, doktor. Okay. So, kita boleh buat lab lah.
Saya buat dulu komen-komen ni, buang. Kena guna string ni. Okay, so sekarang ni dia kena guna dua gelong. Sebab kita ada dua indeks yang kita nak baca. Satu daripada array satu, satu daripada array yang kedua. Okay. Kalau kita buat macam ni lah, sebelum tu kita enhance sikit jawapan ni. Jawapan ni macam dah betul ni. Tengok jawapan dia. So ada dua array. Okay, dia akan check array yang pertama. So dia akan tengok satu-satu ni and then dia compare setiap elemen dalam array 1 ni kepada setiap elemen, maksudnya array yang pertama akan compare dengan array yang kedua, yang pertama daripada array 2, and then array yang kedua daripada array kedua, array ketiga, 4, dan seterusnya lah. Satu dia akan compare sama tak dengan ni. Oh. Okay, and then check yang ni sama tak. Okay, cuma satu yang perlu kita boleh enhance sikit kod ni. Contohnya, kalau dia check satu ni, okay, daripada array pertama dia check array pertama, array kosong lah, array kosong dengan array yang kosong daripada array kedua. So dah ada yang sama kan. So bila dah ada yang sama, perlu tak dia check yang lain ni? Tak perlulah kan, dia tak perlu check dah. Satu ni ada tak dekat sini, satu ni ada tak dekat yang kedua ni, satu ada tak dekat sini. So dia tak perlu check dah sebab dah ada, dah jumpa dah ni. Jadi biasanya, tapi gelong ni dia akan sentiasa ulang lah ni. Maksudnya daripada 0, 1, 2, 3 dia akan ulang sebab gelong ni tak akan berhenti. Sampailah dia dah habis J tu, iaitu contohnya ni berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga J tu dah sampai 8, dia akan keluar gelong and then dia pergi next punya value iaitu yang ni pula. Tapi dia akan sentiasa check for ni J0 sampailah J8. Dia akan check semua ni. Tapi dalam kes yang pertama ni, sepatutnya dia dah check satu ni, dia dah jumpa. Sebila dah jumpa, sepatutnya kita tak perlu nak check yang lebih-lebih ni. Kita tak perlu nak check yang seterusnya sebab dah ada dah elemen tu. Jadi macam ni kita, kalau dah jumpa ni, kita nak terus keluar gelong. Tak perlu completekan. Contohnya di sini, common element is satu ni dah jumpa, maksudnya kosong tu, J sama kosong dah jumpa. So tak perlulah J tu kita gelongkan lagi J2, J1, J2, J3 sampai J7 tu, tak perlulah. Sebab J0 tu dah ada, dah jumpa dah dengan yang elemen pertama tu. Jadi kat sini sebenarnya kita boleh break. Kita boleh break the loop. Jadi kita bila dah jumpa terus break lah. Okay, so bila dah jumpa ni, dia akan terus, boleh tahu mungkin ada yang tak nampak. Okay. Kita print dalam ni, dalam for ni kita akan printkan J tu lah. System.out.println. Print dulu. Print. So kita akan printkan J kat sini . And then kita combinekan dengan space. Dekat gelong yang ni, dekat for yang I ni kita print I . System. Ataupun sebelum ni. Sebelum masuk gelong for yang ni, system.out.println, kita akan printkan I ataupun elemen ataupun array 1
1 tapi yang I punya plus I. Okay, so kita tengok kat sini. Dia akan print J and then dia akan print sama dengan kita printkan sekali value dia. AR2, AR. Ini digunakan ARY. Kita akan printkan J tu sekali, elemen dia sekali. Dan mungkin kita buat comma ataupun semicolon. Okay. Okay, bila dah habis ni kita print line kan dia sistem dah print line supaya nampak next line. Okay, kita tengok sini. Mula-mula dia start dengan array kosong iaitu yang ni array I ni sama kosong, dia akan check elemen yang pertama. Adakah sama dengan dia akan check kosong sama dengan 1. Okay, ni J kosong sama dengan 1 iaitu J kosong sama dengan 1 dia dah jumpa lah ni. Dan sebab konten 1 ni sudah ada dekat yang ni lah kosong ni. Ataupun pening sikit ini kita buat ni lah. Ataupun saya nak highlight kat sini, tengok kat sini kan, ni dah jumpa contohnya untuk array pertama bagi elemen kosong iaitu 1, dia sudah ada dekat array kedua pada elemen kosong. Sepatutnya ini tak perlu check lah. Ini dah jumpa dah ni. Jadi kalau kita nak break, maksudnya kalau dah jumpa terus keluar gelung ni. Tak perlu completekan sampai 0 sampai 7 ni. Kita check balik satu-satu. Jadi lambat lah dari segi coding kita, dari segi performance sistem lah. Kita buat break kat sini. Kita tengok kat sini, 1 tu dia dah jumpa, maksudnya 1 dah jumpa kat array kedua ni. Maksudnya bila dah jumpa ni, dia tak akan buat dah yang ni. Dia terus pergi kepada next array, pada array pertama tu. Okay. Run. Okay. Kita tengok bila array kosong ni, dia tak keluar pun yang ni. Dia tak keluar pun yang bawah ni. Okay. Lepas tu terus pada next array 1. Maksudnya terus dia keluar gelung daripada 4 ni, dia terus pergi kepada array I sama dengan 1 dah. So ini pun dia tak akan execute lah sebab bila dia jumpa je statement break ni, dia terus keluar gelung, dia terus pergi ke sini. Dia tak akan buat next line ni. Okay, dia tak akan terus buat system out ni tak akan keluar lah. So guna break tu lah untuk kita keluar gelung So kita pergi kepada 2D array 2D array. Katakan like Excel lah. Excel sikit. Ini Excel lah. Okay, saya buat table kat sini. Okay, kalau sini kita panggil row yang bawah ni. Ini semua kita panggil row, yang atas ni kita panggil column lah. Okay. Ini kita buat row kosong Ini row. Atas ni column. Okay, ni dalam array dia akan start dengan kosong So kosong. 1, 2, 3 kita buat 3 je. Okay, ini kolom pertama tapi kita guna kosong. Ini kolom yang kedua. Kita guna 1. Ini kolom yang ketiga. Kita guna 3. Tapi kita nak belajar kosong. Okay. So ini
sebelum ni kita hanya belajar satu row saja. Kita ada row kosong, row 1 yang satu di array ya. Ini satu di array. And then kita ada untuk row kosong kita ada value lah. Contohnya value sini katakan 100, 200, 300, 400, 500. Okey. Ini dipanggil, sebab tu dipanggil, untuk yang ni kita panggil sebagai 2D array, yang ni kita panggil sebagai array saja, ataupun sebenarnya dia adalah 1D array ya. Maksudnya satu dimension saja. Itu dia sebenarnya ada kolom kosong. Ada kolom juga, tapi kolom tu adalah kolom kosong. Okey. So yang ni kita akan declare, contohnya kalau kita ada integer, tekan x sama dengan 100, 200, 300, 400, 500. Okey. Ini maksudnya x kosong refer kepada 100. X1 refer kepada 200. Ini 1D array lah. 1D array ataupun biasa kita sebut array je lah. Okey, yang ni kenapa dinamakan sebagai 2D array? Sebab dia ambil kira kolom ni. Kita kena specify kolom ni. Jadi katakan kita ada sama kat sini. Okey, saya copy value dia. Okey, yang ni nama 2D array. Sebab kalau kat sini, untuk kita access apa ni, elemen yang ketiga iaitu 2 ni, kita akan buat x 2 maka kita akan dapat x2 ni 300. Okey. Okey, dia ada satu saja apa ni, indeks dia Dia ada satu je indeks, iaitu mewakili row lah. Tapi yang ni dia ada dua indeks. Contohnya dalam kes ni kita akan buat x integer kena buat dua kedua x sama dengan, okey, untuk yang ni dia kira row silap ya. Untuk di array ni kita buat ni 500, 300. Okay, untuk assign to the array ni, maksudnya ini row, ini column. Kita akan buat row dulu. Dia ada dua. Macam ni. Okey, ni kita buatlah 100, 200, 300. Dan baru koma. Untuk row yang kedua, itu row 1. Tekan sini 400, 100, 600. 700, 100, 100. So ini 400, ini 500, ini 600. 200, 800, 900. Okay. So untuk access value ni, untuk access value ni, kita kena guna X apa? X, kena sebut row dia dulu. Row dia adalah 1. And then dia sebut dia punya column. Itu 1 juga. Ini adalah 500. Boleh faham beza 2D dengan ini 2D, ini 1D ataupun array saja kita panggil. Jadi macam ni saja, di satu table je. Dan satu kolom saja untuk 1D ni. Ni 2D array 2D array. Okay, kalau 3D array, 3D array dia macam ni, ada 3 lah. Ada 3. Maksudnya row dimension dalam ni ada lagi pecahan dia. Okay.
untuk 2D array, so dia sama je, operation dia dari segi array tu sama saja, cuma structure dia sajalah yang berbeza. Contoh kita buat soalan sikit. Kita buat soalan sikit. Dia suruh design ataupun dia bagi macam ni lah. Kita buat umpukkan value macam ni lah. Kita buat coding. Okay. So kita buat 2D array. So nak declare 2D dia kena 2. So ini dia jadi macam tu lah. Dia 2, lepas tu kita buka ini satu, tutup kat sini satu And then kita start dengan row pertama. Katakan 1, 2, 3. Koma, ni row yang kedua. 4, 5, 6. Okay, tapi ini row pertama, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tapi dalam programming dia kolom kosong, kolom 1, kolom 2. Ini tempat 7, 8, 9. Ini curly bracket semua ni curly bracket. Sini saja yang square bracket. Dia semicolon lah. Okay, and then dia suruh printkan ini dalam format macam ni. Okay, so macam mana nak buat. Okay, so kita kena buat gelong lah. For integer biasanya kita guna I kan. Tapi untuk memudahkan kita faham, kita letak je row. Okay, maksudnya untuk row yang pertama, kita print setiap kolom dia. So for integer row sama dengan kosong, kita start dengan row yang pertama, kita start dengan row pertama. And then ni standard lah, kita akan buat row less than, define terus lah, sini 3 less than 3 sebab kita dah tahu ada 3 row ni kan. Okay, less than daripada 3. Okay, and then row plus. Okay, so kita sebenarnya dah boleh terus print kat sini, system.out.print x row. And then kita specifykan sekarang ni row kosong kan. Mula-mula dia akan print row kosong, x row kosong. Tapi nak print yang mana satu? Kolom kosong ke, kolom 1 ke, kolom 2. So kena specify satu lagi index. Ni saya buat kosong dulu. Okay. Kita buat sini, kita masuk satu lah. Dan lepas dah print yang ni, kita akan buat space satu. Print yang kedua, iaitu kolom yang kedua, 1. Dan copy balik. Okay, ini print yang ketiga, iaitu kolom yang ketiga. Okay, tapi last kali ni kita print line supaya next row dia akan pergi yang bawah lah. Saya run Saya dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Betul ni. Tapi ini kalau kita tengok, ini 0, 1, 2 sebenarnya kita boleh buat gelong juga. So tak perlu buat panjang-panjang ni. Delete semua ni. Okay, so sebenarnya kita boleh buat satu lagi gelong untuk setiap row ni. Sebab sekarang ni ini kena dalam gelong juga. Kita akan ulang banyak kali ni, ulang 3 kali. So buat satu lagi gelong for integer column. Start dengan kosong juga. Kolom tu less daripada 3 kolom. Kolom plus maksudnya kolom tu kita plus 1 plus 1. Okay, so ini just copy, letak dalam gelong untuk kolom. Okay.
So ini state of kosong, kita akan print gelung mula-mula kosong, selepas tu dia akan masuk sini kosong, lepas tu tak habis lagi 1, lepas tu tak habis lagi 2, sampai 3, baru dia keluar and then baru dia pergi next row. Di sini kita guna column. Okay, kita run ya. Tapi dia jadi straight je ni sebab kita semua print je kan. Print je, jadi dia tak ada print line. Sepatutnya selepas dah habis satu row, kita kena yang ni dah pergi ke bawah, kena letak di sini, print kat bawah. So maksudnya bila dah habis satu row, ini dah habis satu row dah. Bila dah habis gelung ni, dia akan habis satu row, ni next row dah. Di bawah ni, masih lagi dalam gelung row ni. System dot out line. Print line lah sebab kita nak print next line kan. Jadi part ni dia akan print di bawah ni. Okay, so ada nak tanya? Tu je lah, dan 2D array ni sama je dengan array, cuma dia ada 2 index lah. Okay. So untuk soalan ni, untuk latihan, tadi kita dah buat 1, 2, 3, 4 lah. So, okay. Instead of dikeluarkan ni, disuruh masukkan kat sini hasil campur yang ini. Hasil campur ni maksudnya berapa ni, 1 campur 4 sama campur 7 ni ya. Dengan buat formula dalam Excel, buat formula ya. Ni 12. Okay. Ataupun kita buat tepi dulu. Sini dulu Kita kata suruh masukkan ini sama dengan Excel. Sama dengan ini sama dengan hasil campur bagi semua konten dalam row tersebut. Okay. So macam mana nak buat ni? Okay. So last kali sebelum kita print line ni, kena buat sistem .out .print sama dengan kelaskan dengan katakan total in row. So kita buat total row. Ini saya declare dekat sini lah, kat dalam row. Boleh je nak declare kat luar atau kat dalam. Okay, saya declare dekat dalam lah. Integer total row. Okay, kita start dengan kosong. Start dengan kosong. Okay, so sekarang ni tengok 1, 2, 3 sama dengan kosong. So macam mana nak campurkan semua ni? Okay, saya tunjuk satu contoh. So total row ni kita akan buat total row sama dengan X row column. Masih lagi belum menjawab jawapan, dia akan ambil, tengok ni 1, 2, 3 dia ambil yang last je. Kenapa dia tak campur? 4, 5, 6 pun dia ambil yang last saja. Kenapa tak campur? Sebab total row kita tak campur kat sini Di paling dia ada shortcut dia. Just buat sini campur saja macam tu. Ni dia akan sentiasa campur lah. Bila dia dah campur, and then dia pergi next row, dia akan set balik row tu sama dengan kosong balik. And then dia campur balik apa yang dalam row tersebut. Okay. Dia print total row and then dia reset balik total row kepada kosong untuk next row. Okay.
Nah, 15, 24. So, untuk praktis, buat yang bawah ni pula. Okay, so hasil campur yang ni pula. Tekan yang ni, buat. Sebab ni hasil campur lah. Belas, 15, 18. So, ini dah siap dah. So, untuk exercise tu just buat yang bawah je. So, you kalau dah faham kedudukan ataupun cara nak baca 2D array tu, you boleh buat lah. Okay, ada soalan? Yang tu saya tinggalkan untuk you all buat sendiri sebagai exercise. Ini sama je macam ni. Kena faham sikit lah macam mana nak campur. Yang tadi kita campur row. Dan kita campur apa ni? Dia punya column. Okay, setiap row tu kita campur column. Kalau yang ni daripada setiap column kita campur row. Okay, so saya leave it untuk you all completekan itu. So, so far ada question nak tanya? Tak berkait dengan ni pun boleh je nak tanya. Ataupun you dah buat apa-apa pun dah tak jalan ke? Tak ada lah.